Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala Dia yang menghidupkan dan Dia mematikan. Kita selalu dengar berita orang mati dan kita tanya apa sakit dia. Tak, kemalangan. Oh, kita pun percayalah dia mati kerana kemalangan. Apa sakitnya? Kita jawab, kencing manis, darah tinggi, demam jantung. Apa sakitnya? Tak ada sakit, sakit tua je. Macam Profesor Diraja Engku Aziz meninggal umur 98 tahun, sakit tua. Jadi tuan yang mulia, itu hanya asbabnya. Itu yang kita kena faham. Malangan, sakit, jatuh, tua, cuma itu bukan menyebabkan nyawa hilang. Nyawa tu hilang, roh tu tinggalkan badan kita sebab telah ditarik oleh malaikat maut. Malaikat maut telah tarik, apa pun mati. Bila Piramli dia sakit dada, dia cakap dengan Saloma, minta minyak. Maka Saloma kata, boleh saya bawa awak ke hospital, tak payah ni. Ini angin saja. Dia pun gosok-gosok, lama sakit lagi. Kali ini dia kata, aku akan mati. Dia pun pesan ke anak-anak dia, jaga Saloma kalau dia mati. Jadi dia tahu, ini aku akan mati ni. Aku akan mati ni. Dan dia pun pagi tu mati. Satu berita gempa. Masa tu saya ada kat rumah mak saya lah. Tahun 74 ni. Tahun tu saya tak ingat, tapi saya ada dalam bilik. Saya dengar berita tu. So, saya tak pergilah. Saya bawa 74 tu saya matriculation. Saya ingat saya baru nak pergi Australia ya. Jadi tuan yang mulia, semua orang mati. Umur bila ambil, saya ingat dia meninggal 42 gitu. Dia orang sangat terkenal, ternama, disukai. Macam-macam kelebihan Allah bagi kat dia dalam segi pembuatan filem lah, dan nyanyian, lakonan. Dia lah director, dia lah pelakon, dia lah penyanyi. Nama di mana-mana, menang award. Filem tanya filem Asia. Filem tak ada orang Malaysia ni yang macam dia. Sejak dia hingga kini tak ada lagi. Jadi begitu juga Dr. Mahathir ni pun ternama, terkenal. Ya. Dan kita belum ada lah Perdana Menteri yang terkenal, harum nama dia kat seluruh dunia. Orang kata Malaysia, Mahathir. Malaysia, Mahathir. Masa itulah
Sekarang ni dah tak jadilah, dia dah datang balik jadi Perdana Menteri ni merundung. 22 tahun dia balik jadi Perdana Menteri, tak sama macam dia 22 tahun dulu. Dulu 22 bulan ni tak sama dengan 22 tahun. Dia nak meninggalkan kerja Perdana Menteri tu orang menangis. Tak ada orang seluruh dunia, tak ada. Saya pun tak tahulah siapa pun yang nak turun dari tahta kan. Orang menangis, tak nak. Tapi kita ada kat Malaysia ni, kita ada P. Ramlee dan kita ada Mahathir. Sangat ternama, terkenal. Yang Malaysia ni bukan tak ada mengeluarkan personality yang luar biasa. Yang saya pada waktu ini dua personality luar biasa. P. Ramlee dalam segi nyanyian, Mahathir dalam segi pemerintahan. Terkenal Dr. Mahathir, orang Bangladesh. Kenapa kamu tak bagi Mahathir kat kami? Dia cakap kat saya. Kami tak ada Perdana Menteri macam kamu. Sangat bagus. Tapi sekarang orang tak berapa memuliakan dia lah macam dulu. Sekarang orang caci dia. Datuk Lokman Hakim ketawakan dia. Aku ketawa nak gelak. Dia buat masalah. Dia kata dia nak memberi khidmat lah. Tak payah bayar gaji. Untuk membantu membangunkan ekonomi Malaysia. Dia nak jadi Perdana Menteri lagi lah. Dengan lain perkataan. Pada masa ini orang dah tak nak dia dah. Tak macam dulu orang menangis dia tinggalkan. Anwar pun tak percaya lagi dia. Tak mahu bersama dia lagi. Jadi siapa pun tak nak lah. Jadi begitulah keadaan dia. Begitu juga P. Ramlee. Bila akhir hayat dia, dia pun tak ada orang nak lagi. Apabila dunia muzik telah berubah kepada rentak yang lebih pantas. Masa tu penyanyi-penyanyi barat memulakan rentak baru. Siapa dia penyanyi terkenal waktu tu? Elvis Presley dan sebagainya. Maka gaya rentak lagu P. Ramlee yang lebih kepada lagu Melayu. Dia cuba nak menghidupkan lagu Melayu sebenarnya P. Ramlee tu. Telah merundung. Bila dia nak menyanyi je orang bukan sorak dia, bu dia. Aduh, P. Ramlee sudah jatuh. Jadi mereka-mereka yang pernah mengalami keadaan yang termasyhur, terkenal, yang tiba-tiba jatuh, satu yang sangat berat untuk diterima tuan. Tuan mungkin tak rasa sebab tuan tak pernah terkenal kan. Tak pernah terkenal, tak ada siapa, tiba mati, tiba jatuh, tak ada apa. Tapi mereka yang satu waktu terkenal, disayangi, digeruni. Macam Rashidi cakap. Tiba-tiba jatuh. Itu adalah merupakan dari Allah lah untuk mengajar mereka. Baik buruk tu datang dari Allah. Mulia, hina datang dari Allah. Ada kala Allah buat kita mulia, ada kala Allah buat kita hina. Kedua-duanya dugaan. Bukan hina aja dugaan. Orang dah tak suka kita. Bukanlah saya cakap orang hina P. Ramlee, tapi lebih kurang tu lah. Orang tak mau dengar nyanyian dia lagi. Dikatakan dia dah tak ada lagi AIMI recording tu, tak terima dia lagi, dah tutup. Tak mau dia penyanyi-penyanyi lagi. Lama dia bekerja dengan AIMI tu. Banyak duit dia orang dapat dari dia dengan izin Allah. Tapi kontrak finish. Orang tak nak dengar kamu punya nyanyi lagi, dia kata. Dan orang tak nak tengok lakonan kau lagi. Tak macam dulu, box office. Jadi kita boleh faham perasaan dia.
Kalau kita lah macam dia, tentulah perasaan sedih kan? Dalam keadaan itu Allah ambil nyawa dia. Ada kubur dia sekarang dekat Kampung Baru. Pergilah menziarahi dia. macam apa ni Rasidi, peminat P.Ramlee, bapak dia, lagu P.Ramlee semua dia tahu. Filem P.Ramlee yang lama-lama tu tiap Selasa tengok. Tiap Selasa tanpa miss. Tak, ikut bapak dia, perangai bapak dia. Pergilah ziarah kubur dia, dia tak ada. Tu KCC. Yalah. Dia minat nyanyi dia je. Jadi tuan-tuan yang mulia, Dr. Mahathir sama juga. Tapi taklah, mungkin kan dia orang dah tak nak dia dah. Nah, tak ada orang sebut lagi, sangat marah dia. Lebih-lebih lagi Datuk Lokuman Hakim langsung tak mengingat. Dia langsung kata 22 tahun Mahathir tu tak ada apa. Dia suka Najib dia tu. Semua Najib buat betul. Dia satu geng. Tapi Mahathir minta maaf. Pengkhianat. Daripada dikenal sebagai pejuang, menaikkan negara ni dari negara pertanian kepada negara industri, dari tidak terkenal kepada terkenal. Lokuman Hakim tak tengok tu semua. Yang dia tengok, anak dia semua kaya. Mesti rasuah banyak. Sampai hari ni belum ada kes lagi dibawa. Datuk Lokuman tak usahlah tengok buruk orang aja. Tengok buruk awak juga. Tapi politik gitulah. Kalau orang main politik ni, dia takkan tengok baik orang. Jadi dia mewarnakan fikiran umat Islam ni supaya tengok buruk Mahathir. Memanglah Mahathir dia buruk. Tapi orang politik macam tu. Dia takkan tengok baik orang. Sebab apa? Maksud berpolitik nak tumbangkan lawan kan. Macam sekarang Datuk Lokuman Hakim tengok buruk Muhyiddin ni. Memang dia ada kelemahan. Banyak lagi daripada Mahathir. Tapi dia tengok ada je kelemahan. Zam. Itulah kerja-kerja orang politik. Dan dia pula membuatkan orang semua berfikir macam dia. Sebab dia banyak bercakap. Nak. Jadi tuan-tuan yang mula melihat buruk orang ni, membuat kita tak suka dia. Membuat kita mengumpat dia. Membuat kita cerita buruk dia. Itulah outcome daripada suka tengok buruk. Jadi kita takkan sayang lah orang tu walaupun dia banyak buat baik. Tapi ada buat buruk. Kita tak sayang dia. Kita tak suka dia. Sebab kita pernah cakap buruk dia, baik dia. Mahathir yang banyak baik tu jadi buruk dia. P.Ramlee yang banyak baik jadi buruk. Orang tak suka. Tapi setelah dia mati, maka Allah SWT buat orang mula menghormati, bagi Tan Sri kat dia. Buat apa bagi Tan Sri semua tu? Dia dah mati. Jadi kita jangan tengok buruk orang. Sepatutnya lah. Tapi kalau orang politik, nasihat ni tak makannya. Sebab itu saya cakap orang politik ni kebanyakannya lah akan masuk neraka. Sebab mereka punya keinginan nak dunia, nak kuasa. Kerja dia orang tengok buruk orang dan cerita buruk orang. Mana ada baik tu. Jadi tak usah ada berpolitik lah sepatutnya. Politik ni katanya, kata dia orang yang suka politik, walau dia buat parti yang namanya Parti Islam. Dia kata ini sunnah Nabi. Jadi dia usahalah untuk membenarkan percakapan dia tu. Bila Nabi dapat kuasa kat Madinah, tengok. Nabi dapat kuasa, Islam dah tak lagi rendah di Madinah seperti di Mekah. Di Mekah Nabi tak dapat kuasa. Sebab itu mereka dihina, diberi sengsara oleh orang kafir.
So penting kita ada kuasa. Itulah dia orang punya, orang kata, maksud perjuangan, dapat kuasa. Bukan Nabi Muhammad pergi Madinah tu nak dapat kuasa dia kata. Itulah kita sekarang parti PAS adalah untuk dapat kuasa. Jadi demi kuasa kita sedia bersama dengan UMNO. Musuh tersohor kita dari dulu, di zaman Nik Aziz kata Nik Aziz, keludah je orang yang nak suruh aku baik dengan UMNO. Keludah, aku tak percaya lagi dah. Kita dah pernah baik dengan dia, tak percaya, tak boleh sama UMNO ni. Sampai dia mati. Tapi bila dia meninggal, orang PAS dah tak lagi menjunjung titah Nik Aziz. Jadi demi kuasa baru ni, apabila Barisan Nasional UMNO kalah, PAS kalah, Parti Harapan, Parti apa ni, Parti Mahathir, Pakatan Harapan menang, dapat kuasa. Mula dia berfikir nak bersama musuh dulu demi kuasa. Dah. So dalam politik ni untuk dapat kuasa semua boleh lah. Musuh pun boleh jadi kawan. Dia, kita tak boleh hairan semua. Bila Mahathir baik dengan Kuli, berdua menawarkan khidmat, kita jangan hairan tu semua. Itu politik. Politik ni hari ni bermusuh, besok boleh kawan. Besok kawan, hari ni boleh musuh. Dia tak boleh sama. Kenapa? Dia punya maksud daripada semua ni ialah kuasa. Dengan kuasa dapat harta. Dengan harta dapat wanita dan sebagainya. Jadi politik ni sebenarnya bukan sunnah Nabi. Dia orang kata Nabi berpolitik pula. Nabi, dia orang kata ahli politik. Nak macam dia orang, dia orang semua buat ni kerana nak membenarkan apa yang mereka buat. Tak ada lain. Mereka yang semua cakap ayat Quran, hadis, semua tujuannya untuk membenarkan apa yang mereka buat. Jadi mereka mulalah tafsirkan Quran tu ikut suka dia. Dan mulalah dia orang kata Nabi Muhammad tu gagal dekat Mekah. Perjuangan Nabi Muhammad kat Mekah tu gagal, kata orang PAS. Kenapa gagal? Sebab nak dapat kuasa tak ada. Kuasa tak dapat. Begitu sekali. Pernah kamu dengar tak? Ada. Orang PAS yang cakap tak boleh cakap saya tak pernah cakap. Oh tak ada. Dia orang macam tu. Sebab mereka ni iman tak ada. Takut Allah tak ada. Tipu ni mainan ni. Dengan percakapan yang baik, lunak, mereka menipu. Tipu sana, tipu sini. Tujuannya semua untuk dapat kuasa. Keinginannya semua dunia. Itulah orang yang kita jadikan ketua. Yang diazab oleh Allah umat Islam ni, dijadikan orang penipu, orang jahat, orang nak harta kuasa, jadi ketua. Bila kita tinggalkan kerja, kerja yang kita dihantar, kerja yang kita dihantar ialah kerja mengajak manusia kepada Allah, kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Kita tak buat tu, maka kita dapat duka cita. Kita dapat malapetaka. Salah satu malapetaka kita dapat pemimpin seperti Musa. Kita dapat pemimpin yang tak berihsan, tidak ada kasih sayang. Kita dapat pemimpin yang tak bertimbang rasa. Kita dapat pemimpin yang penipu. Allah takkan bagi kita pemimpin yang baik. Kerana Allah mau bagi azab kat kita. Allah mau bagi duka cita kat kita. Jadi semua orang duka cita.
Mereka fikir macam mana cara nak menghilangkan kesusahan akibat daripada pemerintahan yang zalim ni. Mereka pun Arab Spring tu, mereka pun buat demonstrasi, melaungkan slogan hari-hari sampai ekonomi negara tu lumpuh, tak boleh nak bergerak dah. Terpaksa jatuh Gaddafi, Husni Mubarak, Zainal Abidin, Perdana Menteri Yaman tu, Syria hancur. Sekarang ini Lebanon pula. Dia orang hari-hari dia orang memberontak lah. Tak cukup makan, tak ada makanan. Keadaan tak bertambah baik pun. Setelah Arab Spring tu lahirlah pemimpin yang di Mesir lain, diktator pula naik. Sampai ke hari ini kat Mesir belum pernah ada sistem demokrasi yang betul. Tak pernah. Selamanya diseksa oleh Allah SWT. Diberi pada mereka diktator dari Nasir Abdul Jamal, Presiden Nasir Jamal Nasir. Lepas tu Presiden sebelum Anwar Sadat ditembak, Husni Mubarak. Lepas tu Husni Mubarak, orang Ikhwan Muslimin ni dia ambil peluang daripada Arab Spring tu, minta buat election. So waktu tu dia menang. Jadi siapa jadi Perdana Menteri? Presiden dia Morsi. Askar tangkap dia, masuk dalam penjara. Sekarang ni satu diktator lain pula naik. So itulah azab kan. Orang Mesir ni sebenarnya diberi azab aja. Arab-Arab ni semua diberi azab. Dulu Gaddafi, siapa lawannya bunuh, siapa lawannya bunuh. Oi, dikejarnya orang tu sampai Amerika. Ada satu orang jemaah tabligh, dia ialah sebelum tu dia tak tabligh, dia ikhwan dia lah. Lepas tu dia bila usaha jemaah tabligh datang Amerika, dia ikut, dia jadi orang yang sangat bagus buat kerja ni. Hakim kenal dia, Syekh Mabruk dia tu di antara orang yang Gaddafi cari. Sekali ialah masa mati dah datang, dia pergi Mekah haji, orang tangkap dia, hilang dan cincang dia. Begitu sekali tu. Banyak orang dia buat ni. Tak ada siapa boleh lepas kalau lawan Gaddafi. Tapi dia baik hati kepada rakyat dia. Bagi duit, bagi ni, buat rumah. Tapi tak boleh siapa menentang dia. Jadi dari satu ke satu, dia orang tak pernah fikir kenapa. Ini semua kerana kita tidak buat kerja. Kita tak buat kerja dakwah, kita tak buat kerja Nabi. Bukan kerja dakwahnya, kita kena buat kerja dakwah macam Nabi kita Muhammad SAW. Pergi pada setiap orang, dari rumah ke rumah, lorong ke lorong. Islam tahu tak Islam? Yang Islam kita mau ajak, mengingatkan dia tentang kalimah, ajak dia buat kerja dakwah. Yang belum Islam kita mau ajak dia mengucap kalimah. Ini kita buat. Kita suka dakwah bukan cara Nabi. Kita kata dakwah ni banyak cara. Bukan cara Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan Nabi aku. Nabi aku ialah aku. Orang yang cakap dakwah ni banyak cara, itu orang yang tak mengaku Muhammad Nabi dia. Batal kalimah dia tu sebenarnya. Ustaz-ustaz atau orang yang cakap dakwah banyak cara ni, orang yang batal kalimah.
Sebab dia ada la ilaha illallah saja. Muhammad Rasulullah tak ada. Mereka tak sedar. Mereka sebenarnya dah tak Islam ni. Yang cakap dakwah banyak cara. Mana ada dakwah banyak cara? Semayang banyak cara? Tak boleh. Mana-mana perintah Allah hanya satu cara. Cara Muhammad SAW. Satu orang kata dakwah banyak cara. Dia ingat dakwah tu bukan perintah Allah. Bagus kalau buat. Banyak ustaz di baling cakap ke Azri macam tu. Azri, banyak cara dakwah Azri. Bukan cara macam kau ni je. Yelah, kata Azri. Mereka tu semua orang tak percaya Nabi Muhammad sebagai Rasul. Allah surunkan Nabi Muhammad tu hantar kepada kita bukan untuk diketepikan. Oh, kita tak mau ikut cara kamu. Oh, tak boleh. Kita kena taat perintah Allah dengan cara dia yang dia buat. Kerana Allah ajar dia. Allah mahu kita buat kerja dakwah ni bukan dengan cara kita suka. Macam Fendi. Fendi dulu dia buat dakwah cara dia suka. Berdiri kat jadi jaga je. Buat dakwah. Tak ada kan. Dia bukan dengan cara dia langsung tak buat dakwah. Dia tu umat Muhammad je. Orang yang tak mau buat dakwah langsung ni macam mana mengaku umat Muhammad? Umat Muhammad ni orang buat kerja dakwah. Nabi bilang dakwah ni jalan aku dan jalan mereka yang ikut aku. Jadi kalau kita nak jadi umat Muhammad tak buat kerja dakwah macam cara dia, macam mana nak jadi umat? Kalau kita tak ikut dia, macam mana kita dikatakan orang di jalan yang lurus? Tak jadilah. Hari ni mereka tak sedar. Bila kita tak buat kerja dakwah ni, mengajak manusia kepada Allah dengan cara Nabi, dengan niat buat Allah suka, kita tak berada di jalan yang lurus. Mereka tak tahu. Yang kita doa dalam Fatihah tu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Pada Engkau kami beribadah, taat. Pada Engkau kami ikut, minta. Ya Allah, beri kami jalan yang lurus. Jalan mereka yang Kau beri nikmat. Itu jalan Nabi Muhammad SAW. Untuk kita lah. Dan jalan Nabi-Nabi lain. Tapi untuk kita jalan Nabi Muhammad lah. Itu Nabi kita. Jadi kalau kita tak buat kerja dakwah, kerja mengajak manusia kepada Allah dengan cara dia, dengan niat nak buat Allah suka, maka kita tak ikut dia. Kita tak ikut jalan dia, makna kita tak ikut jalan lurus. Maka kita takkan jadi orang beriman beramal saleh dan tidak akan jadi kekasih Allah. Kita akan tersasar. Ini maksudnya. Jadi mereka yang depan saya ni, yang ikut ni, patut bersyukur lah. Dan buat kerja ni sungguh-sungguh, bukannya bersyukur buat lebih kurang. Kalau kita buat lebih kurang, tidak betul-betul macam cara Nabi, kita takkan dapat akibat dia, kesan baik dia. Macam Yazid, tak dapat kesan baik dia kan? Tak? Tak dapat kesan baik dia kan? Rashidi tak dapat kesan baik dia. Sebab tak betul-betul buat. Itu bukan buat cara lain, buat cara Muhammad, tapi tak betul-betul. Apa outcome dia? Iman pun tak naik. Naik sikit je. Jauh sekali nak jadi kasih Allah, nak jadi orang beriman beramal saleh pun tak dapat. Apa lagi tak buat kerja ni. Langsung tak buat. Kita jangan fikir benda ni kecil kan. Inilah sebenar jalan yang lurus. Jalan yang lurus tu bukan orang kuat semayang. Allah bagi tahu, katakanlah wahai Muhammad, ini jalanku. Tak ada dia kata bersemayang, mengajak manusia kepada Allah. Allah bagi tahu. Tak faham-faham lagi ayat ni kan. Ayat ni macam dia orang tak pernah cakap. Sebab mereka tak buat kerja tu. Allah pun tak bagi taufik mereka untuk faham ayat tu. Katakanlah Muhammad, ini jalanku. Jalan Nabi Muhammad tu takkan jalan, bukan jalan lurus pula. Yang kita doa masa semayang Fatihah, bagi kami jalan lurus. Jalan siapa? Jalan mereka yang diberi nikmat. Jalan Nabi Muhammad lah. Itulah dia. Katakanlah Muhammad, ini jalanku.
Jadi jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah jalan lurus, mengajak manusia kepada Allah. Tidak boleh tidak, orang Islam mesti buat kerja dakwah. Kalau mau berada jalan lurus. Kalau tidak, jadi orang waladhdallin, orang yang sesat. Tak faham lagi. Tak nak faham, tak apalah. Tak ada siapa yang rugi, melainkan kita tak nak buat, tak apa. Kita ada pilihan. Kita Allah takkan bagi makan. Oh, kau tak nak buat, hari ni makan tak ada, minum tak ada. Allah bukan macam tu, kan? Yazid ni tak nak taat perintah Allah, ceraikan bini, Allah bagi makan juga kat dia, kan? Allah bagi dia bersubuh dengan bini tu, Allah bagi dia macam-macam, kan? Kalau dia tak mau taat dan Allah tak bagi dia makan, dia boleh, oh ini sebab aku tak taat, oh aku mesti taat. Sebab kalau tidak, makan tak ada, minum tak ada. Allah tak macam tu. Apa yang Allah rezeki, yang Allah telah tentukan, Allah bagi. Tak ada berkurang. Macam Yazid. Makan juga ada. Sebab itu orang hari ni langgar perintah Allah. Ingat tak ada apa-apa. Dia ingat Allah gembira kat dia. Macam Rasidi. Tak taat perintah Allah, dia tengok dia dapat juga buat benda yang biasa dia buat, dia ingat Allah tak marah lah. Allah tak bagi makan, minum kat kita. Takkan tak bagi apa yang Allah dah tentu kat kita. Tapi kita tetap berdosa. Dan kalau kita tidak bertukar, berubah sebelum kita mati, dan kita mati dalam keadaan iman tak ada atau tak cukup, tak jadi orang beriman saleh, maka pasti end result dia kita masuk neraka. Terhindar daripada syurga. Okey.